Mungkin di zaman Rasulullah tak terbayang akan terbitnya khutabaul fitnah ini, tapi rupa-rupanya di zaman kita dah timbul dah nyata dah, dan bahkan bertaburan di sana sini khutabaul fitnah ini tuan-tuan. Bila dia duduk di pentas ceramah, bila dia duduk di membar masjid, bukan taqwa Allah yang diisikan, tetapi kebencian, permusuhan, persengketaan, adawah, kan, sifat permusuhan, keji, mencela, menyebut nama secara terang-terangan, mengata, mengumpat dan sebagainya. Bukankah ini fitnah yang berlaku kepada umat Islam? Dan orang awam tuan-tuan sangat-sangat bahaya dalam situasi ini, kerana orang awam tak tahu nak membezakan sebahagiannya. Yang ini amal soleh ke atau apa. Dia rasa bila dah dia duduk dalam majlis ceramah, dia rasa dia buat kebajikan, dia rasa dia sedang mendapat pahala. Tapi dia tak tahu majlis yang bagaimana yang mendapat pahala, majlis yang bagaimana yang menempah lagi dosa-dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kadang-kadangnya akan terjadilah sebaliknya, seperti mana saya sebut tadi. Ada orang penceramah itu telah melakukan dosa-dosa, ada orang dia tambung lagi dosa penceramah tersebut, dia ambil pula. Kenapa? Dia rakam, dia masuk pula dalam YouTube ceramah-ceramah yang melakukan fitnah, yang memfitnah, yang mengadu domba, yang menyebabkan permusuhan sesama umat Islam. Yang ni kalau dia kembangkan pula, dia menanggung dosa penceramah tersebut secara free sahaja, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Maka kena berhati-hati dalam masalah ini. Tuan-tuan tak dengar, tak tahulah. Orang yang pernah dengar baru tahu. Tengah orang dia tak percaya. Yang Jibril sebut ni khutabaul fitnah ni, setengah orang tak percaya. Sungguh tak? Kita tak dengar, kita tak tahu. Setengah orang sampai dengar khutbah sampai terkejut. Ni khutbah Jumaat ke apa cerita ni? Terkejut. Nama Dr. Mazlan pernah keluar dalam khutbah Jumaat, rukun khutbah kot. Kalau tak sebut tak boleh, kan? Adakah patut sebut nama seorang yang dalam khutbah Jumaat? Tak sepatutnya terbit begitu. Sebutlah tentang kebaikan, sebutlah tentang al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, suruh benda baik, cegah benda mungkar. Yang itu sepatutnya isi kandungan khutbah takwa Allah, untuk kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gunakanlah uslub yang berhikmah. Allah dah tegur Nabi, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Kalau kamu, kata Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi, faddan ghalidhal qalbi, dan bersifat bengis dan kerah hati kamu, pendekatan yang begitu, lam faddu min hawlik, nescaya mereka akan berpaling, lari daripada kamu. Bagaimana kamu nak menarik orang kepada agama Allah, kepada ajaran Islam, kalau bersifat bengis dan kerah? Bukan makin ramai, makin susut. Maka sebab itulah, tariklah kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat yang baik. Tapi kadang-kadang oleh kerana sifat kemarahan yang dalam diri kita ni sentiasa membara, yang tidak terkawal, teguran pun kita tak boleh masuk, nasihat orang pun tak boleh masuk, kan? Kata-kata yang baik tak boleh terima, dan sentiasalah berlaku sifat tak elok dalam diri kita, kan? Itu kena jaga, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan khutabaul fitnah ini akan terus berlaku sampailah kiamat. Maka kena berhati-hati. Dengar, tapi jangan ambil. Ambillah yang boleh membawa kita takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kadang-kadang kita pergi majlis kuliah, kita pergi majlis ceramah, tujuan kita untuk
mendapatkan ilmu. Tidak. Itu tujuan utama kita. Aku ni nak pergi mengaji, sama ada pengajian itu namanya kuliah atau namanya ceramah, kerana aku nak dapatkan ilmu. Tapi apa dia ilmu? Yang mana yang dikatakan ilmu, yang mana yang dikatakan bukan ilmu? Sebab itu Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab dia jelas mendefinisikan yang mana dia ilmu, yang mana bukan ilmu. Ilmu ialah sesuatu yang kita dapat, kita semakin takut kepada Allah Ta'ala. Itu pertama. Bila kita dapat, bila kita duduk dalam majlis tersebut, kita rasa kita semakin perlu kepada Allah, kita rasa kita makin perlu bertaubat, kita rasa amal ibadat kita kurang dan sebagainya. Itu ilmu. Bukan bila makin duduk kita rasa kita makin hebat, kita rasa kita makin kuat, kita rasa kita makin lebih, kita rasa orang lain kurang. Yang tu yang pertama kata Imam Ghazali, takut kepada Allah. Dan para ulama sebut al-ilmu bil khasyah, laisal ilma bi kasratir riwayah. Ilmu ialah yang membawa takut kepada Allah, bukan ilmu yang membawakan hanya banyak riwayah, banyak cerita itu, banyak cerita ni, tapi tak ada apa. Tak. Yang keduanya kata Imam Ghazali, ilmu itu ialah bila kita ambil, bila kita duduk dalam majlis itu, bila kita dapatkan dia, semakin menampakkan aib kita sendiri. Itu bawa ilmu. Bila kita tuntut duduk dalam majlis itu, aku ni silap di sini, aku ni kurang di sini. Contoh pengajian yang benar-benar nampak kebaikan dia, mengaji Quran. Betul? Betul tak? Bila kita baca di depan guru, dia tegur kita, kita nampak, oh ya, aku ni rupanya duk sangka elok dah, rupanya banyak lagi tak betul. Kita nampak kekurangan kita. Tak nampak kekurangan orang, sebab ustaz tak akan bagi contoh kekurangan orang lain. Ni hang tahu tak, kawan nu baca apa sebagainya. Ustaz tak tahu begitu. Dia tumpukan kepada kita. Maka kita tengok, rupa-rupanya nak sebut huruf pun susah. Baru perasan yang dulu percuit itu saja. Kan? Percuit itu saja. Siratal lazi. Sedap bunyi. Sedap bunyi, tak betul buat apa. Suara bergaung bukan main. Kan? Bass punya suara, bukan suara treble. Suara bass. A'udzubillah. Suara bass. A'udzubillah. Suara bass tapi sebut tak betul. Syaitan bukan lari, dia main duduk sebelah tu. Dia kata bukan dia minta pelindung pada aku, dia minta tolong kat aku. Syaitan main duduk sebelah. Kan? A'udzubillah. Baru aku mohon perlindungan dengan Allah. Kalau a'udzubillah, a'udzu zai kan, dia zal. Kalau baca a'udzu, seolah-olah kita muliakan syaitan. Syaitan kata dia respect aku tu, dia main duduk sebelah. Begitulah apa-apa pun. Sebab tu kata ulama, nama syaitan ini ada berapa? 7 kan kata. Kalau kita baca Quran silap, kita panggil nama dia, seolah-olah kita panggil dia sebab kita baca tak betul. Sebab macam bila kita tak betul, macam sebut nama dia, dia kata dia sebut aku ni, dia panggil aku ni, suka kat aku kan, dia datang kepada kita. Maka bila kita menuntut ilmu itu, kita rasa kesilapan aku, kekurangan aku, kita perbetulkan, itu ilmu. Tapi kalau duduk dalam majlis itu, duduk nampak orang aja. Kan, duduk nampak orang salah, orang ni tak betul, orang ni tak kena, orang ni zalim, orang ni kufur, orang ni murtad, orang itu, kita duduk elok situlah. Yang itu bukan ilmu, itu majlis lara namanya, memperdaya kita. Yang ketiganya kata Imam Ghazali, ilmu itu, yang kata ilmu ialah bila kita dapat akan dia, makin gemar kita buat amal ibadat, akan menambahkan kegemaran kita kepada amal ibadat. Bukan bila kita lagi mengaji, lagi segan buat amal ibadat, lagi mengaji segan buat amal ibadat. Sebab apa? Sebab bila dia menambahkan amarah, akan mengurangkan ibadah. Betul? Bila mengaji menambahkan amarah, mengurangkan ibadah. Tapi kalau mengaji yang akan menurunkan amarah kita, maka menambahlah ibadah kita. Itu konsep dia.
Dan yang keempat, kata Imam Ghazali, ilmu itu ialah yang bila kita belajar, kita akan kenal tipu daya iblis, tipu daya syaitan. Bukan kita akan duk turut tipu daya dia, bukan duk terpengaruh dengan tipu daya dia, kita makin kenal, makin tahu tipu daya iblis. Yang itu baru ilmu namanya. Sekarang buat penilaian. Kalau aku duduk dalam majlis ni, duk nampak tak ada yang empat ini, aku bukan berada dalam majlis ilmu. Kurang-kurang adalah di antara empat tu ada juga, jadilah kalau tak ada empat-empat tu. Tapi kalau nampak selalu tak ada, ini bukan majlis ilmu. Maka dia tidak mendidik kita, kan, tidak menambahkan kebaikan kepada kita. Jadi kena berhati-hati tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Allah SWT. Sedang hadirin dan hadirat mati Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah kita wajib berhati-hati daripada fitnah yang berlaku daripada lidah kita. Jaga. Allah Ta'ala peringat kita dalam Quran. Kalau tak silap saya, surah Ahzab ayat 58. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Allah Ta'ala sebut, mula-mula dia sebut tentang orang yang menyakiti Nabi. Tak apalah, kita tak ada Nabi sekarang, tapi kita ada saudara-saudara kita yang satu agama. Allah Ta'ala sebut juga wallazina yu'zunal mu'minin, dan orang-orang yang menyakiti saudara-saudara dia yang sama beriman dengan lidah dia yang biasa, ghalibnya lidah lah, bi ghairi maktasabu, dengan benda yang bukan orang tu buat, kan. Dia bercakap seolah benda-benda yang sepatutnya orang tu tak buat, dan bukan benda yang orang tu buat, dia cakap juga, sakitkan hati orang, cakap benda-benda yang tidak baik kepada sesaudara yang sama agama dengan dia. Allah Ta'ala kata apa? Faqad ihtamala buhtanan, orang tersebut telah menanggung, kan, satu pembohongan yang besar, dosa pembohongan yang besar, dosa buhtan. Dia kata faqad ihtamalu buhtanan, orang tersebut telah menanggung dosa buhtan, dosa melakukan pembohongan yang besar, wa isman mubina, dan dosa yang nyata, kan, dosa yang amat nyata, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu pesanan kepada kita. Jadi kan kita ada uslub yang berbeza-beza, yang berbagai-bagai untuk kita gunakan dalam mengajak manusia kembali kepada Allah, dalam berdakwah. Ada, asalkan orang tu faham sudahlah, tak payahlah guna bahasa kesat-kesat. Sedangkan bahasa yang baik pun orang dah faham sudah. Nak tegur orang, nak bagi tahu satu benda, asalkan orang faham sudahlah. Matlamat itu yang penting. Dan penerimaan itu juga perlu diambil kira. Ini cakap bahasa kesat, memang dia faham, tapi terasa di hati dia, tersentuh di hati dia, dia akan tak payah-payah nak menerima dengan cara itu, kan? Contohlah, kita lalu jumpa seorang mak rempit di tepi jalan. Contoh, kan? Kita berhenti motor, kita beritahu dia, mak, kan? Kita duduk berhenti motor, kita kata kepada dia, mak, hang ni nak jadi apa? Kan? Hang ni nak jadi apa? Kan? Hidup tak guna macam ni tau. Kan? Bila nak bertaubat, bila nak sedar diri, kan? Mak pak hang beranak hang bukan suruh buat benda ni. Kononnya kita sedang bagi nasihat kepada dia. Agak-agak doktor dia terima tak nasihat doktor kalau macam tu punya bahasa?
Dia diam je. Elok kita pergi, dalam hati dia, haram dia ada orang ni. Lagu tu lah, dia bukan nak terima. Sebab cara kita bercakap pun tak menyentuh langsung hati dia. Bahkan seolah-olah kita menghina dia. Itu menghina dia, itu bukan nasihat. Sebab kita guna bahasa pun, ni bila nak berguna, kan? Tapi kalau kita jumpa dia, Assalamualaikum, dia pun Waalaikumsalam. Jadi, faham? Kan? Tanya dulu, tanya khabar dulu, faham? Abang, kita abang ke, kita pakcik ke? Pakcik suka dengan kamu sebab kamu muda lagi, kan? Pakcik tengok kamu ni orang ada potensi, kan? InsyaAllah lah pakcik doakan untuk kamu, kan? Dia tahulah kita cakap itu, dia pun tahu dah apa maksud kita. Dalam hati dia, orang tua ni doa kat aku juga dah. Walaupun dia tahu aku ni rempit, dalam hati dia silat-silat, dia keluar air mata lepas kita pergi. Tak nanti kita gunakan bahasa buruk-buruk pada orang. Ni tambah pula dia tengok bukan anak dia. Memang bila pak hang dulu aku tahu dah orang yang tak elok. Tu dia kata gitu. Dia bukan akan terima, dia haram kita, tuan-tuan. Dia haram kita. Tak apa, aku jumpa esok, aku hang lalu ke tepi jalan, aku langgar hang masuk langgar. Dalam hati dia haram kita, kerana kita menggunakan pendekatan yang tidak berhikmah langsung. Nak bagi orang faham Islam, nak bagi orang terima Islam, bolehkah kata pada orang ni agama plastik pada orang? Kalau dia tak ikut cara Islam betul, kita kata begitu, tersentuh hati dia, tuan-tuan. Amboi sanggup dia kata aku agama plastik. Kita tak suka pada orang tu, kita kata dia anjing, tersentuh hati dia, tuan-tuan. Ustaz Kazim pernah cerita, kan? Ustaz Kazim dia, ada orang singgah di rumah dia, seorang lelaki jumpa anak di depan rumah. Dia tanya, ni kamu anak Ustaz Kazim dah? Anak dia kata, ya. Habak kat pak hang tu anjing. Tu yang kata anak dia. Ustaz Kazim tu dah. Rasa macam mana, tuan-tuan, kalau orang kata begitu? Itu dakwah kah? Ataupun mencela sesama saudara dia yang beriman? Wallazina yu'zunal mu'minin. Bacalah ayat ini dan ambillah peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua akan pergi sana, dan tidak ada lawyer yang kita boleh bawa melainkan amalan kita. Dan waktu tu lidah kita dikunci, akal kita dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita nak berhadapan dengan Rabbul Jalil? Jika sekiranya kita bersikap demikian, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maka oleh itu dah kita tahu umur pendek, semayang tinggal 5 kan, 50 tak boleh buat pula sebab dah tinggal 5, tak boleh buat 50 kecuali sunat nawafil. Tak apalah nak buat 50. Sebab itu Sultan Harun Ar-Rasyid dah jadi sultan pun main sunat 2 rakaat setiap hari. Sebab dia kata sikit amalan dia. Sebelum jadi sultan 200, dah jadi sultan pun 2 rakaat. Kita sebelum jadi sultan 20, lepas jadi sultan langsung tak ada. Maaf lah kalau kita Sultan Harun Ar-Rasyid sebelum jadi sultan 2 rakaat sunat, selepas jadi sultan 200 itu lah. Yang tu baru betul. Ini belum jadi orang besar boleh ngaji, dah jadi orang besar hilang. Itu tak betul. Tambahkan amalan dan aset akhirat kita. Buka akaun simpanan tetap, jangan buka akaun simpanan semasa. Keluar masuk bila nak banyak, kan? Buka akaun simpanan tetap untuk akaun akhirat kita. Simpan, jangan gunakan dia, jangan lupuskan dia, jangan transfer masuk akaun orang lain, jangan. Kalau kita mengata pada orang, transferlah amalan kita pergi orang tu. Jangan transfer. Mana jangan transfer, tutup mulut, jangan kata ke orang. Jangan sakiti saudara kita yang sama Islam ni. Kenapa? Amalan tetap kita, akaun kita tu kita sayang dan kita nak jagakan dia. Hari ni hari Ahad, betul no? Patutnya ada sejam je betul nak cerita ni, tapi masa tak mengizinkan. Baik,
Contohlah di antara beberapa amalan yang kita boleh buat untuk mengkifaratkan, hapuskan dosa-dosa kita. Tak payah nanti buat benda besar. Setengah orang dia tak mau buat benda kecil-kecil, dia nak buat benda besar-besar. Kita buat benda kecil saja, tapi Tuhan bagi ganjaran yang banyak. Di antaranya apa dia? Kata Nabi SAW, "Idza qala al-imamu ghairil maghdubi 'alaihim faqulu amin. Ma wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Bila imam kata ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, katalah kamu amin. Maka sesiapa yang wafaqa, serentak, sepakat amin dia dengan amin para malaikat, nescaya diampun seluruh dosa dia yang terdahulu. Dosa dia hak lama settle. Hadis sahih tuan, bukan hadis palsu. Ambil kesempatan ini. Nabi bagi tahu peluang kita untuk nak hapuskan dosa-dosa kita yang terdahulu. Tapi kata para ulama, amin malaikat itu serentak dengan amin imam, bukan dengan amin kita. Maka kalau kita nak pengampunan dosa, amin kita kena serentak dengan amin imam. Kena standby. Bila imam nak amin tu, kita kena standby, kita pun sama. Sebab tu kalau tak semayang di masjid surau pun, semayang di rumah berjemaah lah. Sebab suami jadi imam, kita belakang boleh amin, serentak amin kita dengan amin suami kita yang jadi imam tu, maka diampun dosa kita yang terdahulu. Tak mau kan? Sebab kita sedia maklum dan sedar diri kita banyak dosa. Tidak. Kadang-kadang cakap saja pun dia tengok jadi dosa. Cakap saja. Awak hujan hari ni tahu, baru je sidai kain. Cakap tu tak sedar kita cakap dengan siapa. Kalau cakap dengan pak kita, anak kita, tak apa. Cakap Allah Ta'ala. Tuhan kata awak, aku turun hujan ni pernah minta izin ke hang dulu kan? Kan seolah-olah begitu kan Tuhan nak jawab balik kan. Makhluk aku lain minta pada aku hujan. Beribu-ribu berjuta binatang yang melata minta pada aku hujan. Kamu seorang je sidai kain hari ni, contohlah. Kamu larang hujan turun. Aku nak turun hujan kerana permintaan yang lebih ramai. Aku nak luluh hak mana? Nasib baik Tuhan tak jawab balik begitu. Kan? Tapi kita masalah dia nak hujan pun. Kadang-kadang kita cakap benda yang tak sepatutnya. Tuhan ampun dosa kita dengan cara yang tadi. Kan? Tu ambil peluang tu. Banyak lagi sebenarnya yang Nabi sebut SAW tentang benda tersebut. At-tasbih ba'da salat, kata para ulama. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi sebut, man sabbahallaha fi duburi kulli salatin salasan wa salasina wa hamidallahu salasan wa salasina wa kabbarallahu salasan wa salasina wa qala tamamal mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat khatayahu wa in kanat misla zabadil bahri. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Nabi bersabda,